Selamat sejahtera semua. Saya Jess di sini. Pada hari ini saya akan berkongsi sedikit sebanyak teknik-teknik yang boleh kita gunakan untuk mengawal emosi dan meningkatkan daya tahan diri kita dalam keadaan yang begitu mencabar. Kita sekarang ini sudah hampir 2 minggu di dalam status kawalan pergerakan dan tempoh ini baru-baru ini telah dilanjutkan untuk 2 minggu lagi. Perkara ini saya pasti begitu stres untuk diri kita. Oleh itu, apakah teknik-teknik yang boleh kita pakai untuk mengatasi masalah ini? Pada hari ini, saya ada 2 teknik untuk kita semua. Pada ketika ini, tahap kebimbangan dan ketidakpastian pastinya sudah pun meningkat. Perkara ini mungkin menjadikan kita lebih marah dan bersifat agresif. Ini bukan salah kita. Kita tidak boleh mengawal apa yang berlaku di keadaan sekeliling. Tetapi kita boleh mengawal bagaimana diri kita bertindak di dalam keadaan sedemikian. Oleh itu, poin pertama saya ialah kurangkan sifat agresif kita. Pada masa ini, kita bersama ahli keluarga di rumah. Sebelum ni, kita sibuk bekerja. Anak mungkin berada di sekolah. Isteri atau suami bekerja juga. Stres ini ditambahkan lagi dengan kerenah ahli keluarga. Kita mungkin menjadi cepat marah. Satu lagi sebab yang mungkin menjadikan kita marah ialah internet yang slow. Internet slow ni bukan salah siapa. Satu dunia ni sekarang ni menggunakan internet. So kemungkinan kita akan dapat internet yang slow. Oleh itu, perkara-perkara ini menjadikan kita cepat marah. Antara cara yang boleh kita gunakan untuk mengawal sifat agresif ini ialah untuk kita berfikir sebelum kita bertindak. Teknik ni memang berkesan dan saya ingin mencadangkan untuk kita semua mencubanya. Antara perkara-perkara yang boleh kita fikirkan semasa perasaan marah itu muncul adalah yang pertama, ada tidak kaedah lain yang boleh saya gunakan untuk menyelesaikan masalah ini? Ada tidak cara lain yang saya boleh berkomunikasi? Adakah saya perlu menaikkan suara saya? Ini antara perkara-perkara yang boleh kita fikirkan semasa perasaan marah itu muncul. Dan saya pasti teknik ni boleh mengawal perasaan kita semasa perasaan agresif itu muncul. Jikalau kita boleh kawal perasaan kita, kita boleh kawal perasaan agresif tersebut. Poin kedua yang saya nak cadangkan di sini adalah untuk kita memberi balik kepada masyarakat. Saya tahu di dalam keadaan kita yang begitu susah ni, bagaimana kita nak memberi balik kepada masyarakat? Ingat, walau bagaimana kita susah, ada orang yang lebih susah daripada kita. Saya sedar dalam proses permodenan ni, society sudah jadi apa kita sebut sebagai self-centered. Saya ingat dulu semasa saya kecil, kalau gula dengan garam tak cukup, kita boleh minta rumah jiran. Sekarang ni, nama jiran kita pun kita tak kenal. Itulah realiti hidup sekarang. Cabaran satu lagi yang biasa saya dengar ialah orang selalu berkata, bila saya ada duit yang cukup, nanti baru saya nak memberi. Percaya cakap saya, teknik tu tidak akan berjaya. Duit ni saya sedar ialah apa yang kita sebut sebagai magnifier. Apa tu magnifier? Bermaksud dia membesarkan niat kita. Kalau niat kita adalah untuk memberi, bila kita ada duit nanti kita akan memberi lebih. Kalau niat kita ni kedekut, bila kita ada duit yang lebih, kita menjadi lebih kedekut. So oleh itu kita tidak perlu tunggu bila kita ada duit baru kita nak memberi. Kalau nak memberi, kita beri sekarang. Oleh itu, bagaimana kita hendak memberi balik kepada masyarakat? Kita perlu kreatif sedikit sahaja. Apa yang saya lihat sekarang ni, ramai kawan-kawan NGO kita mendapatkan barang-barang dapur untuk kawan-kawan kita daripada golongan yang tidak berkemampuan. Perkara ni saya rasa sangatlah baik kerana ramai di luar sana yang memerlukan pertolongan. Apa yang kita boleh buat ialah kita boleh mencari diorang di media sosial dan sama-sama membantu golongan-golongan yang susah ini. Seterusnya, selain daripada membantu mendapatkan barang-barang dapur untuk golongan yang kurang berkemampuan ini, saya juga nak mencadangkan untuk kita mengenal pasti orang-orang tua yang berada di sekeliling kawasan perumahan kita. Mereka juga memerlukan pertolongan kita.
Antara cara-cara yang boleh kita membantu golongan-golongan tua yang berada di kawasan perumahan kita, antaranya yang pertama, kita mungkin boleh membantu untuk mendapatkan barang-barang makanan untuk mereka. Kita juga boleh membantu untuk mendapatkan barang-barang keperluan asas. Dan mungkin juga kita membantu membayar bil elektrik, bil air untuk mereka. Saya pasti kalau kita buat perkara sedemikian, jasa kita ni akan dikenal. Tetapi ingat, dalam kita membantu ni, kita mesti praktis safe distancing. Oleh itu tuan dan puan-puan, itulah 2 teknik yang boleh kita gunakan di dalam masa ini. Ingat, kawal perasaan agresif tersebut dan kalau boleh kita membantu orang-orang di luar sana, terutamanya golongan yang kurang berkemampuan dan golongan-golongan tua yang berada di komuniti kita. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Doctors on Call. Jika anda mempunyai apa-apa simptom, sila layari www.doctoroncall.com.my. Saya ulangi, www.doctoroncall.com.my. Di sana anda boleh berinteraksi dengan doktor-doktor pakar daripada Kementerian Kesihatan kita sendiri dan diharapkan mereka dapat menjawab soalan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sekian.